lah. Kalau inovasi ni insyaAllah tak lama. Paling cepat pun dalam 2 jam, 3 jam insyaAllah kita cuba. Okay, untuk inovasi pertanian, saya dah lihat dia punya format penilaian tidak jauh tidak jauh beza dengan format penilaian daripada mampu format yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk digunakan pakai oleh semua agensi kerajaan, cuma diubah suai mengikut kesesuaian agensi masing-masing. Jadi saya lihat format kriteria di Jabatan Pertanian tidak jauh berbeza lah. Okay. Dan mengikut penilaian di peringkat agensi, saya pernah lihat dan saya pernah terlibat dalam Jabatan Pertanian punya penilaian. Diberi kalau Jabatan Pertanian punya style, saya nampak diberi macam satu tempat poster A1 dan ada meja kecil lah untuk peserta buat pembentangan. Panel akan ke situ. Cuma untuk tahun ni seperti mana yang pengurusi maklum tadi, tuan macam ada semaklum tadi, kemungkinan secara online insya-Allah. Kita tengok macam mana yang kesesuaian. Baik. Ini adalah kriteria pemakahan untuk inovasi. Kita ada 2 jenis kategori. Saya percaya di Jabatan Pertanian pun masih lagi guna kategori yang sama, iaitu teknikal dengan pengurusan. Betul ke? Okey, baik, betul. Baik, kita tengok dulu yang pertama. Kategori pengurusan meliputi pengenalan, pewujudan atau penambahbaikan sistem pentadbiran dan pengurusan, merangkumi sistem prosedur serta kerja yang boleh menjimatkan masa, meningkatkan produktiviti atau hasil kerja, mengurangkan kos operasi, meningkatkan tahap kepuasan hati pelanggan serta faedah-faedah lain. Contoh masa dekat sini adalah gabungan borang baru, borang permohonan, tak kisahlah borang apa-apa pun. Pengenalan borang baru maknanya pegawai ataupun agensi membuat satu borang baru untuk permohonan. Okay. Pelaksanaan prosedur kerja baru, pengenalan kaedah kerja baru ataupun ubah suaian kaedah lama kepada baru. Dia proses. Pengurusan ni dia proses. Dia bukannya benda yang melibatkan fizikal. Fizikal ni biasanya kita boleh pegang, itu kita panggil teknikal. Pengurusan ni lebih kepada macam sistem, software ataupun proses kerja, proses kalau dalam susunan ni carta alih, pergerakan itu, yang itu kita panggil kategori pengurusan. Kalau mana-mana pegawai membuat penambahbaikan ataupun membuat benda yang baru berkaitan contoh borang ataupun sistem ataupun prosedur ataupun proses, kita namakan dia bawah kategori pengurusan. Untuk kategori teknikal, meliputi pengenalan pewujudan atau penambahbaikan sistem, produk atau kaedah teknikal atau proses fizikal serta penyelesaian masalah yang menggunakan bidang pengetahuan tertentu, terutama bidang pertanian, khususnya pertanian lah, dan lain-lain yang berkaitan dengan program dan dalam aktiviti Jabatan Pertanian. Contoh macam Jabatan Pertanian banyak berkaitan pengembangan. Pengembangan dan Jabatan Pertanian dia open, dia umum. Segala bentuk tanaman dalam bidang pertanian ni. Jadi apa saja yang melibatkan contoh alat yang kita ambil yang mudah-mudah yang biasa yang pernah ada dalam Jabatan Pertanian alat mesin ataupun mencuci telur, alat takal untuk mencabut ubi kayu, apa lagi yang biasa kita nampak yang pernah keluar TV lah. Ataupun pernah keluar dalam artikel-artikel. Banyak lagi sebenarnya produk-produk Jabatan Pertanian yang biasa keluar dalam artikel ataupun media lah. Jadi benda ini melibatkan produk fizikal. Produk ni contoh mesin, peralatan yang kita boleh pegang. Yang kita boleh pegang dan kita boleh kendalikan. Contoh penciptaan peralatan baru, pengubah suai reka bentuk peralatan lama kepada baru. Mungkin dah ada alat lama, you ubah suai, you tambah baik, jadi dia benda yang baru. Kan? Perubahan dalam penggunaan bahan atau komponen dan pengujudan kaedah teknikal barulah benda fizikal. So itu untuk contoh-contoh kategori teknikal. Okey. So ini kriteria pemakahan. Tak silap saya ada 6 dalam Jabatan Pertanian, ada 6. Yang pertama kreativiti. Yang kedua tahap pelaksanaan. Yang ketiga replicability. Yang ini lebih kurang macam keboleh ulangan lah kalau Melayunya. Penilaian keempat kecekapan. Kelima signifikan dan yang terakhir sekali komitmen. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi macam mana nak dapat markah tinggi? Macam mana nak tarik perhatian panel penilai dalam memastikan dokumen yang peserta ni buat mencapai kehendak panel ataupun kalau bahasa mudah saya suka panggil
menarik perhatian panel untuk menilai you punya laporan dokumentasi ni mencapai kehendak mereka. Saya percaya semua panel yang dilantik ataupun panel yang dipilih, mereka diarahkan untuk mencari produk inovasi sama ada pengurusan ataupun teknikal yang pertamanya memenuhi skop kriteria, aktiviti pelaksanaan, WPQT, kecekapan, significant commitment semua ni. Dan juga memudahkan mereka untuk pemahaman penerangan produk dalam dokumentasi. Okay? Sebelum dia pergi pembentangan lah, sebelum dia tengok secara secara fizikal. Okay? Kita tengok yang pertama. So yang ni saya open kepada semua peserta. Kalau kata ada apa-apa soalan boleh terus bersuara sebab saya sekarang depan saya komputer saja. Dia agak jenggal sikit, so secara online ni agak janggal sikit lah. Baik, kita tengok yang pertama, kriteria inovasi pemakahan yang pertama adalah kreativiti. Ada Slide tak jalan juga. Ya. Slide tak jalan? Slide tak jalan. Oh, kejap. You dekat mana? Dalam pandangan di sana dekat mana dia keluar? First page je ada. Slide itu tak jalan. Yang peserta lain masih yang pertama lagi Sekejap sekarang yang pertama. Kalau saya kursus inovasi Jabatan Pertanian. Masih dari tadi kat situ. Betul-betul. Oh, kita dah masuk slide kelima tadi. Sekejap Nampak macam mana? Saya try edit balik. Okay, listen now your entire screen. Share. Kemudian saya buka ni. Okey, nampak jelas semua. Slide pertama, ni saya tekan slide kedua kriteria pemakahan inovasi. Yang lain? Okey, baik. Okey. Okey, baik. Kalau slide tak bergerak, bagi tahu lagi So ni slide ketiga tadi, jenis kategori urusan. Slide seterusnya kategori teknikal yang saya terangkan tadi. Okey. Kejap. Okey. Slide seterusnya kriteria pemakahan ada 6. Tadi saya dah huraikan secara ringkas. Slide yang seterusnya kita masuk pemakahan kreativiti. Nampak semua Okey, baik. So kalau kata ada soalan boleh terus bersuara sebab kalau yang chat saya tak nampak di skrin saya besarkan saya punya slide pembentangan. Okey, baik. Kita sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 perkara yang biasanya dinilai dalam kreativiti ni, iaitu pertama keselamatan, keaslian, keselamatan, ketahanan, kekemasan. Apa yang biasanya pemahaman panel mahukan berkaitan 4 perkara ini? Yang pertamanya keaslian ini. Keaslian ni kita tengok sejauh mana produk yang kumpulan buat ataupun yang pegawai pertanian ni buat. Hilang pula slide ni. Okey. Yang pertama keaslian, kita balik apa? Keaslian ni biasanya yang panel melihat, maksud keaslian adalah dari segi sejauh mana produk inovasi yang dibuat sama ada teknikal atau pengurusan itu dia punya benda ni yang pertama ataupun yang masih baru, betul-betul yang belum pernah wujud dalam Jabatan Pertanian ataupun khususnya Malaysia lah. Secara umumnya Malaysia, secara khususnya Jabatan Pertanian lah. Adakah produk itu sudah pernah wujud ataupun belum wujud? Apa bukti yang menunjukkan yang itu adalah yang pertama? Okay, cara paling mudah peserta untuk inovasi nak membuktikan bahawa yang itu asli sudah tentu menggunakan pembuktian daripada
harta intelek, iaitu patent lah. Okey. Patent ni banyak jenis. Ada 6 jenis. Geografi, litar pintas, patent utility. Patent utility ni yang pertama. Kemudian cap dagangan, copyright dan juga industri design. Okey. Kebiasaan yang paling ramai orang buat, yang paling mudah, paling murah adalah copyright. Okey, setakat ni info terbaru yang saya tahu, copyright dia melindungi dokumen. Tetapi di situ saja kita boleh lihat inisiatif ataupun usaha kumpulan untuk nak membuktikan bahawa dokumen produk dalam dokumen tersebut adalah yang pertama, ataupun nak membuktikan bahawa ianya dilindungilah. Okey, biasanya dalam dokumen kita akan letak gambar, kita akan letak kita punya lakaran, design kita apa semualah. So bermaksud produk kita dalam dokumen tersebut, kita lindung dokumen. Kenapa saya cakap copyright? Kerana copyright kos dia paling rendah. Saya ikut pengalaman saya yang terbaru, baru-baru ni Jabatan Pertanian Kelang baru buat. Minggu lepas, dia orang baru siap, dia daftar dia punya dokumen, ni dia orang bukan inovasi, dia orang KIK. Dia orang buat KIK, dokumen dia orang borang RM15, daftar dokumen tak silap RM50 dengan sijil pengiktirafan RM50. Total lebih kurang RM115. Kalau dahulu ni lebih kurang tahun lepas lah, awal tahun lepas apa semua, kita boleh daftar bawah RM50 tak silap saya, iaitu CD sahaja. Dokumen tu kita burn dalam CD, kita dah bawa ke Maipo, kita cakap nak daftar nak lindung CD lah, dokumen dalam CD tersebut. Yuran dia bawah RM50. Tapi yang sekarang ni tak silap tadi kena hampir dekat RM100 jugalah. So kalau di Pahang, di zon timur, Pejabat Harta Intelek ataupun Maipo ada di Kuantan. Saya tak ingat dekat mana dia punya pejabat, tapi ada di Kuantan lah untuk zon timur punya. Ini dia bukannya wajib, tapi ini inisiatif, usaha kumpulan. Usaha kumpulan untuk nak dapatkan markah. Okay. Satu lagi, selain membuktikan keaslian melalui Maipo ni tadi, pembuktian keaslian juga boleh berdasarkan penceritaan kumpulan dalam dokumentasi serta bukti. Contoh, nak menunjukkan bahawa produk ini memang yang pertama dalam Jabatan Pertanian ataupun Malaysia. Sejauh mana pembuktian yang boleh membuktikan bahawa produk ini memang pertama kali ataupun memang asli. Okay, antaranya mungkin pengesahan daripada pihak pengurusan tertinggi, contoh ataupun pengesahan daripada orang-orang luar, khususnya daripada agensi-agensi yang berkaitan lah, berkaitan dengan produk tu lah. Okay, teknikal ke, pengurusan ke, sistem ke, aplikasi ke. Kemudian apa lagi? Ataupun pernah keluar dalam akhbar ke, pernah keluar dalam pada media sosial macam berita ke, menunjukkan bahawa produk baru yang diperkenalkan kepada petani-petani Malaysia untuk memudahkan petani Malaysia. Yang ini boleh dijadikan salah satu sebagai bukti sampingan untuk keaslian. Baik, dari segi keselamatan pula yang kedua. Yang pertama, keaslian tadi clear ke? Okey, baik. Yang kedua, keselamatan. Keselamatan ini inovasi, inventor ataupun pegawai pertanian yang masuk pertanding ini perlu menjelaskan secara terperinci sejauh mana keselamatan yang akan diterima kepada pengusaha petani ataupun siapa-siapa saja yang menggunakan produk inovasi ini. Kalau dalam bidang inovasi pengurusan yang melibatkan contohnya borang baru ataupun sistem ataupun aplikasi, kita ambil contoh yang aplikasi sistem lah, sejauh mana data-data yang dikendalikan dalam itu dari segi keselamatan dia sejauh mana, sampai tahap mana, siapa yang boleh kelola data-data tersebut. Adakah dari segi pencerobohan ataupun bahasa mudah kita panggil hacker dapat menerobos masuk dalam sistem itu untuk mengambil data-data ataupun tidak. Maknanya dari segi keselamatan macam dia punya anti lah, dia punya anti scam semua, lebih kurang macam itulah. Okay. Kalau produk-produk fizikal ataupun teknikal, sejauh mana dari segi keselamatan semasa membuat mengendalikan peralatan tersebut, maknanya tidak ada masalah dari segi macam contoh sangkut ke, tiba-tiba patah rosak ke,
apa lagi, mendatangkan kecederaan kepada petani ke. Yang itu maksud dari segi keselamatan. You kena ceritakan sejauh mana. Contoh kalau kata you buat, kita ambil contoh macam alat cuci telur yang dulu pernah heboh juga dalam Jabatan Pertanian. Dari segi keselamatan, pertamanya sejauh mana dia boleh menjamin keselamatan pengguna ataupun pengendali. Contoh dari segi pengendali, mungkin boleh jelaskan keselamatan dari segi memastikan proses dia sedang dalam proses telur yang sedang diproses untuk dicuci itu tidak ada, contoh tidak pecah, tidak merosakkan telur tersebutlah. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, pengendali ataupun orang yang mengendalikan mesin itu dia tidak banyak pergerakan untuk nak memulakan produk tersebut atau menjalankan produk tersebut, dan pengendalian dia itu sangat mudah. Okey. Kemudian kepada pengguna pula dari segi keselamatan, adakah ia menjamin macam mana? Bila contoh pengguna tengok, bila dia nampak mesin tu dia lagi suka, dia kata lagi senang, dia lagi selesa. Contoh macam tadi mesin untuk telur, cuci telur, dia lagi tahu okey mesin ni memudahkan, so telur tu terjamin kebersihan ni dari segi najis-najis yang melekat pada kulit telur. Contoh, ini contoh. So berbalik istilah keselamatan ni, penerangan keselamatan ini berbalik kepada jenis produk yang anda buat. Sebab sekarang ni saya nak ambil contoh, saya tak pasti wakil-wakil di Negeri Pahang ni, untuk Pembentang Inovasi Negeri Pahang ni, apa jenis produk yang ada. Mungkin kalau saya dapat tahu beberapa produk, saya nampak gambaran, saya nampak dia punya replika ataupun lakaran, mungkin saya boleh bantu dari segi apa istilah yang dimaksudkan keselamatan ini. Okey, mungkin nanti kita boleh bincang kejap lagi. Okey, yang ketiga, ketahanan. Ketahanan ni sejauh mana produk ini, sama ada teknikal ataupun pengurusan, dia punya ketahanan. Contoh kita ambil contoh produk pengurusan. Buat borang ataupun wujudkan borang baru, buat sistem, buat aplikasi. Sejauh mana ataupun proses, sejauh mana ketahanan untuk sesuatu pengendalian borang ataupun sistem ataupun proses tersebut betul-betul memudahkan petani ini tadi ataupun pegawai kita ini tadi. Sejauh mana ketahanan dia. Okey, kalau teknikal kita lagi senang kita nak nampak dia punya ketahanan. Sejauh mana ketahanan pengendalian peralatan tersebut, maknanya boleh berulang kali atau berapa kali dia boleh buat sehingga sampai satu tahap dia rosak. Ataupun dia terus hang, contoh macam pengurusan tadi lah, ataupun dia terus menyukarkan pegawai ataupun petani kita. Dia punya tempo dia tu. Ataupun bahasa mudah saya contoh ambil kat sini, kita ambil contoh span cuci pinggan. Kalau kita dekat dalam pasaran, span cuci pinggan ni banyak jenis, murah, sederhana, mahal. Kita ambil tiga-tiga tu. Semua tu memang boleh diguna pakai. Dari segi kata apa, selamat nak diguna, selesa pegang, itu dari segi keselamatan semua. Okay, dari segi ketahanan ni pula, yang murah ni biasa cuci lebih kurang pinggan ke-20 dia dah bengek. Dia dah apa panggil? Dah terlampau lembut, dah dia loose. Pinggan ke-20 contoh. Kalau kita ambil span yang harga sederhana, kita cuci-cuci, pinggan ke-50 barulah dia akan lunyai. Dia bengek, dia lunyai. Maknanya ketahanan dia sampai mampu bertahan untuk kali ke-50 penggunaan saja. Okay, ataupun kita ambil span yang mahal, kali yang ke-250 barulah dia lunyai. Maksudnya gap perbezaan antara yang biasa sederhana dengan yang mahal ni tadi. So berapa lama ketahanan dia? So itu maksud ketahanan lah. Contoh kita berbalik-balik pada produk, contoh 6.4, teknikal ataupun pengurusan. Bermaksud dari segi ketahanan, sejauh mana ianya mampu beroperasi, mampu dikenalikan, sejauh mana. Ini berdasarkan penceritaan ataupun pengalaman pegawai itu sendirilah. Contoh, saya percaya kalau kata buat produk teknikal, mungkin melibatkan besi, sama ada besi hollow, besi besi padat ke apa semua, kita sedia maklum ketahanan besi ini dan juga bentuk kimpalan. Kimpalan tu sisi ikan ke, kimpalan mati ikan ke, tengok jenis macam mana. Sejauh mana ianya mampu bertahan. Berdasarkan pengalaman kita, kita boleh tahu kalau besi ni boleh pergi 5 tahunan ke atas. Kemudian dengan proses kerja dia pula macam mana? Adakah terlampau agresif ataupun terlampau menekan ataupun ringan-ringan saja,
yang berdasarkan pengalaman dan pengamatan kita, pemerhatian kita, kita boleh tahu sejauh mana dia punya ketahanan tersebut. Okey, tengok juga produk yang you bawa semasa buat pembentangan. Adakah dalam bentuk masih prototype ataupun dalam percubaan ataupun dah siap lengkap, dah kata dah perfect sepenuhnya. Tengok pada jenis material. Yang ini juga mempengaruhi panel untuk bagi markah. Okey, kebiasaannya sukar untuk yang produk masih dalam status percubaan ataupun prototype untuk nak meyakinkan panel. Kerana belum ada yang real dia. Biasanya produk yang real ataupun prototype yang real, yang nampak real, guna bahan yang real, mungkin boleh mempengaruhi panel lah untuk bagi markah. Baik, yang terakhir sekali dalam kreativiti ini adalah kekemasan. Dari segi kekemasan ni, contoh, katalah anda buat ada teknikal ataupun pengurusan yang dah siap bukan lagi dalam proses percubaan ataupun prototype, sejauh mana susunan dia, kekemasan hasilan kerja tersebut. Okey, katalah buat borang. Anda buat borang baru, inovasi pengurusan, buat borang. Borang yang dibuat itu dibuat kemudian dia punya proses seterusnya itu bagaimana? Adakah ini lebih memudahkan urusan seterusnya ataupun tidak? So, maksud kekemasan ini bergantung pada jenis produk. Okay? Kalau kata borang tadi memudahkan urusan selepas itu, pegawai ataupun petani selepas itu mungkin tak banyak kerja nak kena sign ke, nak kena isi dokumen berulang kali ke, memudahkan, maksudnya memudahkan. So, dari segi kekemasan, ianya berada di tahap yang tinggi lah. Okay. Kita ambil contoh aplikasi. Katalah ada pegawai buat aplikasi. Aplikasi kenalkan contoh kematangan tanaman. Contoh, dia dalam tu ada step by step nak mengetahui tahap kematangan tanaman, buah-buahan ke, sayur-sayuran ke. Bila mengendalikan aplikasi ini tadi, dia next, dia back, dia ke home, dia patah balik ke, dia tekan apa-apa, dia cantik. Maknanya lancar, tak ada apa-apa macam nak kena loading lama ke ataupun tersekat-sekat ke. Mana dia lembut, bahasa mudah kita lembut, selesai, laju je. Yang itu maksud kekemasan. Termasuk juga design-design yang dalam tu. Adakah menyakitkan mata ke ataupun sukar nak baca ataupun tidak. Kemudian penerangan ayat dalam itu maksud kekemasan. Kita tengok pada produk teknikal pula. Contoh, you buat peralatan fizikal yang boleh dipegang. Sejauh mana kekemasan itu dilihat, dinilai oleh panel penilai berdasarkan peralatan yang fizikal yang boleh dipegang dan boleh dikendalikan. Maknanya senang, lancar ke tak lancar, kemudian dia punya kekemasan dari segi tempat pegang ataupun proses pengendalian itu semasa dia berjalan ataupun guna mesin ataupun manual, adakah lancar ataupun tidak. Okay, dari segi kekemasan lah. So di sini keaslian, keselamatan, ketahanan dan kekemasan ini, 4 perkara ini peserta kena menceritakan ataupun menjelaskan sebaik mungkin dalam dokumentasi. Yang pertama dokumentasi lah. Yang kedua sudah tentunya semasa pembentangan bersama panel penilai untuk melihat sejauh mana keserasian penerangan bersama kriteria ini untuk panel nak bagi markah. Baik, selesai untuk kreativiti. Ada apa-apa soalan? Ya, ya. Okey. Okey. Barang apa? Okey. Okey. Fungsi dia sama dengan barang B. Okey, baik. Bentuk. Okey, soalannya? Okey. Merujuk pada pemakahan dalam Jabatan Pertanian, 4 perkara ini ada markah tersendiri. So bermaksud sejauh mana pembuktian ataupun inisiatif kumpulan untuk nak membuktikan produk itu asli ataupun tidak, berdasarkan inisiatif kumpulan lah. Sejauh mana usaha kumpulan. Contoh, masalah mungkin masalah sama.
kaedah penyelesaian pun sama. Cuma dari segi design dia punya perubahan produk saja berbeza. Okay? Kita nak lebih sikit daripada produk A, nak lebih sikit daripada produk B. So mungkin inisiatif kita sama ada kalau nak melalui MyIPO daftar copyright lah ataupun itu yang paling murah lah, paling biasa, paling ramai peserta inovasi buat. Okay, kalau you mampu sikit boleh daftar patent utility. Kos dia RM3,000 lebih kalau buat sendiri. Kalau upah orang ejen luar, kos dia boleh jejak RM7,000 dan ke atas. Maknanya mahal lagi. Baik. Cara lain adalah dengan meyakinkan ataupun mengguna pihak media. Media ni sama ada akhbar ataupun radio ataupun artikel-artikel dan juga dapatkan kerjasama dengan pihak universiti untuk membuktikan bahawa alat produk ini lebih lebih sesuai, lebih fleksibel, lebih keberkesanannya lebih tinggi. So perakuan daripada sama ada pihak universiti ataupun pihak-pihak yang bertauliah ataupun agensi yang terlibatlah, agensi yang berkaitan ataupun pendedahan kepada umum melalui artikel-artikel ataupun akhbar, ini saja dah menunjukkan bahawa produk A ini dia punya kelebihan dia agak tinggi. Pembuktian dia itu bahawa yang asli dan diterima pakai oleh masyarakat ataupun pendedahan kepada umum agak tinggi. So dia boleh mengalahkan produk B lah. Sebab dari segi pengenalan itu sendiri dah menunjukkan yang A ni lagi besar daripada daripada produk B ni tadi. Menjawab soalan ke tuan? Okey, bagus. Baik. Dari segi ketahanan, kalau kumpulan ada inisiatif melibatkan pihak ketiga untuk membuktikan keberkesanan ketahanan, lagi lebih meyakinkan panel penilai untuk nak bagi markah berbanding kumpulan ataupun inventor yang hanya menerangkan secara lisan ataupun menerangkan secara tulisan sahaja berkaitan ketahanan tersebut. So pembuktian dalam dokumentasi sama ada KK ataupun inovasi ini sangat-sangat penting. Sekiranya kumpulan mendapatkan kerjasama pihak ketiga, sama ada contoh kalau you buat produk teknikal berkaitan benda barang yang kita boleh pegang, tengok balik siapa agensi yang rasa layak ataupun mengiktiraf ataupun mengesahkan keberkesanan produk ini bertahan lama. Contoh teknikal mungkin kita boleh pergi ke paling mudah lah, cari universiti ataupun college community, pensyarah ataupun fakulti ataupun bidang yang berkaitan teknikal lah. Berkaitan teknikal sama ada engineering ke melibatkan mesin-mesin ataupun peralatan, pergerakan peralatan tu mungkin cari yang sesuai lah. Kalau agensi kerajaan mungkin boleh tengok kalau melibatkan mesin ataupun yang besar-besar kenderaan apa semua, mungkin kita boleh dapatkan kerjasama dengan teknikal JKR ke contoh ataupun mana lagi agensi yang melibatkan teknikal. Okay, kalau pengurusan kita tengok balik apa yang anda buat. Kalau borang-borang mungkin kita boleh dapatkan ataupun borang-borang mungkin boleh dapatkan cukup daripada sama ada, tapi borang ni pada saya lah agak sukar sikit sebab lain agensi lain dia punya perjalanan. Okay. So saya ambil contoh aplikasi. Siapa yang buat aplikasi mungkin boleh dapatkan daripada MOSTI sendiri ataupun tak nak MOSTI mungkin boleh dapatkan daripada jabatan-jabatan IT yang agensi yang berkaitan lah, yang sesuai. Okay, sama ada universiti ataupun college ataupun agensi kerajaan. Okay, inisiatif mereka yang mendapatkan pembuktian keberkesanan ketahanan daripada agensi ataupun pihak ketiga yang di luar Jabatan Pertanian menunjukkan usaha kumpulan untuk nak mengesahkan, membuktikan bahawa ketahanan itu sampai tahap berdasarkan pembuktian dan juga penerangan. Dua perkara ini bergabung dalam penerangan dokumentasi sebenarnya lebih meyakinkan panel penilai. Tidak ada masalah. Ini inisiatif kumpulan inovasi masing-masing. Okay, kalau berdasarkan pengalaman saya, bermula tahun 2017, 18, 19 sampai sekarang, sudah mula ramai agensi-agensi kerajaan sama ada kumpulan inovasi ataupun KK
mereka nak membuktikan semua yang bertanding semua nak menang. Mereka cuba mencari usaha untuk membuktikan bahawa produk ini mereka ini mencapai kehendak seperti mana yang mereka ataupun pelanggan mahukanlah. Okey, so dia akan cuba dapatkan pembuktian. So biasanya bila dah ramai macam ni, panel kadang-kadang dia akan tengok balik pada agensi yang menilai adakah bersesuaian ataupun tidak bersesuaian. So berbalik pada soalan tadi, kalau kata dapatkan pihak ketiga, ini inisiatif kumpulan. Dia tidak menjadi satu perkara yang wajib. Dia orang kata apa, yelah kumpulan punya kelebihan lah, inisiatif kumpulan lah. Dia nak buat, tak nak buat pun tak ada masalah. Cuma kalau buat tu panel lebih yakin. Berdasarkan pengalaman saya pun pernah jadi panel inovasi. Kita panel lebih yakin pada pembuktian ataupun yang dapat pengesahan dari perakuan daripada pihak ketiga ataupun pihak luar ni tadi. Okey, menjawab soalan? Baik. Yang lain ada soalan? 3, 2, 1. Kalau tak ada, saya slide seterusnya. Okey, slide seterusnya nombor 2. Pemarkahan kedua, tahap pelaksanaan. Nampak ke semua? Okey, clear. Tahap pelaksanaan. Perkara yang dinilai dalam ini adalah dilaksanakan secara penuh. Sama ada dalam proses percubaan ataupun telah melepasi proses percubaan. Maksudnya di sini, inventor perlu menghuraikan, menerangkan dalam dokumentasi inovasi ini tadi, sejauh mana produk inovasi anda dah dilaksanakan. Okay, sama ada dilaksanakan dalam daerah anda sahaja atau melangkaui daerah lain atau merangkaui satu negeri atau ke negeri-negeri yang bersebelahan. Maknanya dah mengarah ke satu Malaysia lah. Okay. Maksud dilaksanakan secara penuh ini. Selain perkara yang saya sebut tadi, pertama, secara penuh adakah berapa banyak dah produk ini diguna pakai. Contoh kita ambil pengurusan. Sama ada borang ataupun sistem ataupun aplikasi ataupun proses. Sudah berapa ramai, berapa orang yang mengguna pakai dan apa bukti dia. Produk fizikal. Berapa banyak, berapa unit sudah dikeluarkan. Adakah dijual ataupun dibekalkan? Sudah berapa banyak? Kemudian antara bukti-bukti laksanakan tahap pelaksanaan ini adalah yang pertama sudah tentunya surat arahan pelaksanaan boleh bermula daripada peringkat pegawai daripada pegawai daerah. Daripada peringkat daerah, arahan pelaksanaan contohnya arahan pelaksanaan penggunaan produk sekian-sekian untuk di peringkat daerah dahulu. Boleh. Kalau kata kerjasama ataupun guna pakai ke daerah-daerah lain, petani-petani lain. Okey, maknanya kerjasamalah antara dua daerah tersebut. Dan apa bukti sama ada gambar ke, surat arahan ke. Okey, maksud percubaan atau melepasi ni, percubaan ni maksudnya mungkin dalam satu kurang 5 unit 3 unit bergantung pada jenis produk. Sama ada teknikal ataupun bergantung pada jenis produk ini tadi. Sejauh mana proses pelaksanaan ini adakah masih dinilai untuk melihat ianya sudah boleh diperkenalkan atau digunakan pakai ataupun belum. Okey, itu berhati-hati. Melepasi ni pula maksudnya ianya memang dah melepasi peringkat percubaan. Maknanya tidak ada lagi proses menilai ataupun uji cuba, tidak ada. Dia sudah melepasi tahap untuk kalau bahasa mudah dipasarkan ataupun dikomersialkan ataupun dihebah gunakan. Itu maksudnya melepasi. So tahap pelaksanaan dilaksanakan secara penuh ni sejauh mana produk anda diguna pakai oleh petani-petani ataupun pegawai-pegawai. Okay. So buktinya sama ada surat arahan, gambar-gambar penyerahan, gambar resit jualan sekiranya ada, menjalankan jual beli lah. So penceritaan beserta pembuktian ini adalah menentukan markah dalam kriteria tahap pelaksanaan ini. Baik, itu saja. Ada apa-apa soalan untuk tahap pelaksanaan? Tak ada? Okay. Tak ada Hello? Okey, baik. Kalau tak ada, saya pergi slide seterusnya. Yang ketiga, replicability.
Yang ini kalau bahasa mudahnya adalah keboleh-ulangan ataupun diguna pakai. Okey. Perkara yang ini adalah dilaksanakan terus di pelbagai tempat atau dengan pengubahsuaian. Maksudnya di sini dia lebih kurang sama macam tahap pelaksanaan yang atas tadi. Okey. Tapi oleh kerana dia ada markah juga. Yang atas dia menerangkan sejauh mana tahap pelaksanaan itu secara kata apa? Secara meluas ataupun masih percubaan ataupun melepasi peringkat percubaan. Itu yang atas tadi. Yang seterusnya ni, nombor 3 ni, pemakahan kriteria yang ketiga, replicability ni adalah dilaksanakan terus di pelbagai tempat dan dengan pengubahsuaian. Maksud di kat sini adalah adakah produk anda ini sesuai diguna pakai di pelbagai tempat. Maknanya melangkauilah daerah-daerah you semua dan juga boleh tak diguna pakai oleh petani-petani ataupun pegawai-pegawai dalam khususnya dalam bidang pertanian. Tumpuannya adalah di luar Jabatan Pertanian. Maksudnya terus pelbagai tempat tu maksudnya lah. Kadang-kadang kita mungkin benda ni kita tak mampu nak bawa sampai kenalkan kepada contoh kepada peladang ke, kepada mardi ke, kepada agensi-agensi pertanian yang berkaitan. Tetapi ianya berpotensi. Kalau ianya berpotensi sama ada terus diguna pakai ataupun dengan pengubahsuaian, ianya berdasarkan penerangan inventor tadi dalam dokumentasi. Contoh, okey, kita ambil contoh mudah juga produk yang sama saya sebut tadi, alat cuci, mesin cuci telur ayam ini. Khususnya untuk pengusaha-pengusaha pengendali ataupun pengendali makanan yang macam buat cakotiau semulalah. Yang di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. Okey, maksud saya nak katakan terus di pelbagai tempat. Selain usahawan ataupun petani di bawah bimbingan Jabatan Pertanian, alat mesin mencuci telur ini juga sesuai terus diguna pakai oleh usahawan-usahawan di bawah kendalian agensi pertanian yang lain. Seperti peladang, mardi, mana lagi? Risda contohnya, apa lagi? Jabatan-jabatan dalam negeri. Contoh macam kalau di Kuantan, di Pahang ni tak ada. Kalau kita ambil jiran kita lah, Terengganu, contoh ke tengah, agensi-agensi negeri lah. Mana-mana agensi memberi bantuan. Ataupun, you nak besarkan lagi, selain agensi-agensi yang memberi bantuan kepada usahawan ataupun masyarakat, mesin ini juga sesuai diguna pakai terus ataupun dia pernah dikomersialkan melalui dengan kerjasama pihak ketiga kepada usahawan-usahawan di seluruh Malaysia yang contohnya usahawan apa nama makanan ni tadi? Cakotiau. Yang mana ianya khususnya menggunakan telur. Tak semestinya usahawan cakotiau je, mungkin ada usahawan-usahawan lain yang memerlukan dalam resepinya ada penggunaan telur. So contoh nak bersihkan telur apa semua kan, guna mesin. Selain jabatan siapa lagi? Okey, maksud dengan pengubahsuaian ni, contoh katalah dia nak masuk dalam kelang kek. Nak pecahkan telur kena bersih semua. Contoh mesin tu just untuk industri kecil. Tetapi bila ada contoh ada orang ataupun kelang ataupun sederhana kelang IKS ke apa semua yang suka ataupun rasa alat tersebut sesuai diguna pakai dalam bidang dia. Dia kena ubah suai sikit. Nak kena sesuaikan dengan jumlah pengeluaran dan kuantiti yang banyak, dia kena upgrade sikit. Itu maksudnya dengan pengubahsuaian. Kalau tak ada pengubahsuaian, maknanya terus guna saja, itu terus guna di pelbagai tempat lah. Sama ada dengan pengubahsuaian ataupun tidak. Kalau produk ini tidak melalui proses tidak pengubahsuaian, biasanya markah agak lebih sikit lah. Kalau dengan pengubahsuaian, tengok sejauh mana pengubahsuaian tersebut. Yang ini semua berdasarkan penerangan dalam dokumentasi. Okey, pengubahsuaian tersebut serta bukti. Bukti ni biasanya gambar lah. Okey, tapi jarang saya jumpa produk inovasi yang melalui proses pengubahsuaian. Biasanya semua di pelbagai guna lah, guna di pelbagai tempat. So dia letakkan bukti-bukti bahawa contoh orang ni bukan bawah kelolaan dia, agensi ni sesuai guna.
Kalau you tak boleh nak buktikan, nak bawa sampai ke agensi luar, cukup sekadar menyatakan ianya berpotensi. Maksud berpotensi ni diguna pakai, you kena buktikan. Contoh you nak kata berpotensi diguna pakai oleh usahawan bimbingan di bawah peladang. Nama penuh peladang apa PPL saya lupa dah. Ada siapa tahu ke? Lembaga LPP Lembaga Pertubuhan Peladang ke? Lembaga Pertubuhan Peladang Pahang. Okey. Okey, sorry. Kalau saya tersilap tegur, takut saya terpayah. Okay. Katalah ada usahawan ataupun petani bawah bimbingan LPP tadi, Lembaga Pertubuhan Peladang, memang ada mengusahakan yang melibatkan mesin ni. Tapi you tak mampu nak bawa produk ini untuk dia guna pakai. Mungkin salah satu faktor masa ataupun kos. Cukup sekadar you menyatakan ini berpotensi diguna pakai oleh agensi tersebut, usahawan bawah bimbingan agensi tersebut. Dalam masa yang sama, you buktikan bahawa agensi tersebut memang ada usahawan itu. Yang tu lagi senang. So maknanya kita tak payah nak pergi melangkaui 2-3 agensi lah. Cukup you buktikan bahawa agensi tersebut ada yang petani ataupun usahawan bawah bimbingan dia yang sesuai dia pakai produk kita. Dah kira kita boleh nyatakan produk ini berpotensi dilaksanakan terus di pelbagai tempat. Cukup sekadar itu pun dah boleh dah. Itu paling sesuai lah. Okay. Baik, selesai untuk nombor 3. Ada apa-apa soalan? Tiga, dua, satu. Tak ada. Ada, Okay. tak ada. Kita terus nombor 4. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pertanian punya kriteria pemakahan untuk bab percakapan, saya nampak dia dah pendekkan. Asalnya daripada MOSTI ada, tak silap saya, ada 8. Dia ada 8 perkara yang dinilai. Tapi Jabatan Pertanian dah potong, tinggal 4 sahaja. Iaitu masa, kos, produktiviti dan mudah digunakan. Okey, kita hurai satu-satu. Di sini, jimat masa, seeloknya lah inventor ataupun kumpulan inovasi ni tadi, penerangan dalam dokumentasi kena buat jadual perbandingan sebelum selepas. Okey, sekurang-kurangnya ada lebih kurang 3 ke 5 poin untuk perkara yang nak dihuraikan. Contoh, sebelum menggunakan aplikasi ini, katalah inovasi pengurusan, sebelum menggunakan inovasi ini, masa yang diperuntukkan untuk bla 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 adalah sebanyak 1 jam, contoh. Selepas, masa yang diperuntukkan oleh petani selepas bla 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 adalah sebanyak 30 minit. Penjimatan 50%. Penjimatan ni kalau nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Cukup sekadar ada sebelum, selepas. Ada dua perkara ni penting. Okey. Jimat masa ni you boleh tunjuk dalam bentuk nisbah angka, boleh tunjuk secara bentuk penerangan, boleh cerita dalam ada masa tu berunsurkan sama ada jam, minit, hari, minggu, bulan atau tahun, bergantung pada jenis produk. Baik. B, nisbah kos faedah. Yang ini maksudnya sejauh mana keuntungan ataupun kelebihan ataupun penjimatan yang diperolehi apabila sesuatu inovasi itu berlaku setelah dilaksanakanlah. Contoh, sebelum nak mengendalikan nak tuai ubi, memerlukan 2-3 tenaga kerja dan kos mengupah adalah satu hari contoh sebanyak RM100 ataupun satu batas ni RM100 pun semua, 3 orang kali 3 dah 150, 100 hari pun semua. So itu kos dia. Tapi selepas guna alat takal ubi ni, seorang sahaja tenaga kerja, tidak ada kos lagi mengupah tenaga kerja untuk satu batas. Seorang punya upah untuk satu batas RM50 sahaja, so jimat RM100 selepas gunakan produk inovasi. Contoh. Itu maksudnya you tunjukkan nisbah perbezaan sebelum, selepas untuk yang melibatkan kos. Kos ni merangkumi upah, kos gaji sekiranya ada, kos meracun ke, kos penggunaan peralatan produk ke, ada dia pelbagai. Bergantung pada jenis produk inovasi jugalah. Okey. Contohlah kata inovasi pengurusan. Mungkin borang banyak, you
you gabungkan borang inovasi, you buat satu borang baru je, satu borang saja. So dari segi kos mungkin you boleh cerita jumlah kertas tersebut. Berapa kertas, anggaran selai berapa, kali berapa, jimat dapat kurang berapa, kurang. Okay, sebelum mungkin RM2, selepas guna selai kertas saja mungkin RM 20 sen. So penjimatan sebanyak RM8. Contoh. Ini untuk satu kali proses untuk seorang petani. Kalau 5 kali petani, RM8 kali 5 petani. Kalau 10 kali 10, tahu satu daerah. Kalau 2 daerah, kalau satu negeri, okay, you boleh menceritakan dia punya nisbah pergerakan itu. Dia punya potensi tu. Boleh bermula di satu tempat daerah you dahulu. Okay. So, kos faedah je lah. C, tingkatkan produktiviti. Di sini, inventor perlu menceritakan atau menghuraikan sejauh mana produktiviti yang diperolehi oleh petani atau pegawai pertanian dari selepas pelaksanaan inovasi ini. Okay. Kita ambil katalah contoh. Dia buat apa saya cakap tadi? Fertigasi. Contoh, kita buat, katalah dia buat projek fertigasi. Mungkin you perkenalkan drip. Drip ni kan banyak jenis kan. Titis lah, tembak air lapan, titis lah, macam-macam jenis drip. Bentuk pen lah, macam-macam. Mungkin dia memperkenalkan satu dripper yang baru, drip yang baru ke apa semua, yang mana dijamin tidak tersumbat oleh lumut ataupun keladak. Dalam masa yang sama dia boleh menghilangkan masalah tersumbat ini tadi, dan seterusnya menjamin produktiviti. Produktiviti ni sama ada hasil ataupun pergerakan tenaga kerja petani untuk nak membuat semakan drip yang sumbat tadilah, contoh. So produktiviti ni adalah kesan daripada penggunaan inovasi anda berbanding sebelumnya. Contoh, saya ambil contoh. Sebelum penggunaan drip ABC, katalah you buat satu drip baru untuk projek fertigasi. Masalah kekerapan yang biasa diterima oleh petani adalah masalah drip tersumbat disebabkan oleh bancuhan baja AB yang tidak sempurna sehingga terjadi keladak ataupun kehadiran lumut-lumut lah. Contoh kehadiran lumut-lumut. Sehingga mengakibatkan petani terpaksa seminggu 3 kali untuk membuat semakan pada setiap drip ini. Contoh. Ataupun dan seterusnya melibatkan pertumbuhan pokok ini tidak seragam. Ada yang cantik, ada yang tidak cantik kerana masalah tersumbat ini tadi. So ini mengakibatkan kesan kepada petani dari segi produktiviti kerja menurun. Kerana terpaksa banyak menghabiskan tenaga, masa kerja ataupun produktiviti kerja untuk membuat semakan sahaja. Dari segi pertumbuhan pokok, hasil juga berpotensi untuk mendapat hasil tidak mencapai had yang dikehendaki kerana pertumbuhan pokok yang tidak seragam. So produktiviti dia rendah lah maksudnya. Tapi selepas menggunakan produk dripper ABC yang diperkenalkan oleh kumpulan kami, petani hanya memerlukan peruntukan masa lebih kurang seminggu sekali saja ataupun 2 minggu sekali untuk membuat semakan, dan semakan pula tidak perlu cabut drip untuk libas-libas, bersih jentik-jentik, microfilm semua tak payah. Dia hanya perlu hanya menekan, contohnya dekat drip tu mungkin dia ada buat sesuatu tu, menekan, so semua tersumbat akan terkeluar, ataupun you boleh nampak dia punya sumbat ataupun tersumbat hanya dengan melihat secara fizikal saja dekat drip itu. Kemudian mempercepatkan masa untuk petani membuat semakan dan tidak tumpuan khusus kepada semakan ini tadi. So petani dia boleh buat kerja-kerja lain lagi. So produktiviti kerja meningkat. Dalam masa yang sama, dari segi penghasilan pula, pertumbuhan pokok dilihat seragam. Seterusnya menjamin menghasilkan, contoh cili, satu pokok lebih kurang 2 kilo cili secara seragam untuk semua pokok, dan seterusnya mencapai had maksimum yang telah ditetapkan dalam tunjuk ajar. So ini dari segi produktiviti terbukti meningkatkan produktiviti. Berbalik juga pada produk inovasi masing-masing. Apa jenis produktiviti yang dapat ditingkatkan selepas pelaksanaan inovasi tersebut? You kumpulan inventor
kumpulan inovasi kena huraikan, kena ceritakan apa jenis produktiviti yang dapat ditingkatkan sebelum dan selepas penggunaan pelaksanaan inovasi ni tadi. Okey. Dan yang terakhir yang mudah digunakan. Ini nama pun mudah digunakan, nak cerita, nak terangkan pun sangat mudah. Okey. Inventor ataupun kumpulan inovasi dalam dokumentasi hanya menceritakan bagaimana cara pengendalian ataupun cara penggunaan produk inovasi ini. Adakah langkah demi langkah boleh cerita, step by step boleh cerita, cara penggunaan boleh cerita, ataupun kata apa, berdasarkan sekali penerangan, pengusaha petani boleh terus memahami dan seterusnya melaksanakan produk inovasi tersebut. Yang itu pun boleh juga. Yang ni bergantung pada jenis produk inovasi lah. Teknikal pengurusan you kena cerita macam mana dia punya cara nak menggunakan produk inovasi ni. Okay, katalah contoh kita ambil takal ubi tadi. Okay, pertamanya petani hanya seorang saja tenaga kerja, petani yang perlu datang ke ladang dan cara dia adalah dengan rantai ini diikat di keliling pangkal pokok ubi yang tadi dekat bahagian bawah, kemudian diketatkan dan mungkin ada tunjuk gambar ke apa contoh yang bawah ini ditekan ke bawah dan petani hanya menggunakan tekanan fizikal berat badan saja menekan pemegang di atas ini untuk tekan ke bawah. Okey. Dari segi kesan hasil fizik yang terhasil daripada penggunaan alat ini, takal yang kat tengah ni akan menjadi sebagai pengimbang tenaga dan tenaga yang ditekan oleh pekerja ini tadi akan memberi kesan atau memberi hasil kepada yang diikat pada pakar ubi ni untuk dikeluarkan. Dia macam itu. So, petani hanya tidak banyak tenaga untuk berbanding sebelum ini, perlu menarik sehingga boleh mengakibatkan contoh lemah badan seperti sakit pinggang dan sebagainya. Sebaliknya, selepas menggunakan alat ini, petani lebih mudah, tidak akan ada kesan-kesan kepada badan, hanya cukup sekadar menekan saja dengan kekuatan tenaga sedia ada untuk mengeluarkan hasil ubi. You menceritakan, produk inovasi ni you menceritakan macam mana cara-cara penggunaan dia. Yang itu maksudnya mudah digunakan. Okey, selesai kriteria yang keempat, kecekapan. Ada apa-apa soalan? Ada? Baik, saya teruskan. Okey, yang kelima. Kelima ni pemakanan signifikan atau relevan. Perkara yang dinilai tinggi, sederhana, rendah. Tapi dalam kriteria Jabatan Pertanian, dia satu saja, iaitu memberi impak kepada you punya pekebun kecil lah. Kepada you punya petani lah. Sama ada kepada petani, kepada masyarakat ataupun global. Dia rangkumkan semua. Kalau ikutnya asal dia pecahkan A, B, C, tapi tak apalah, dia sama je. Perkara yang dinilai sama saja. Inventor ataupun pengusaha kumpulan inovasi perlu menghuraikan atau menunjukkan sejauh makna produk ini mampu memberi impak kepada petani-petani sama ada di daerah anda saja ataupun petani bawah Jabatan Pertanian saja ataupun petani-petani di seluruh Malaysia sama ada bawah Jabatan Pertanian ataupun bawah agensi lain ataupun individu dan juga pengusaha-pengusaha pertanian di seluruh dunia. Macam mana nak buktikan impak dia tu? Adakah contoh, katalah kita ambil buat tanaman ubi tadi kan, takal ubi. Dalam Malaysia mungkin tak ada lagi benda tu. Jabatan Pertanian perkenalkan contoh alat takal ubi tadi. Saya tak tahulah nama tu betul ke tak, saya dah lupa lah. Tapi rasa you all pernah nampak kot produk ni dalam Jabatan Pertanian. Tempat nak cabut ubi tu, saya panggil takal ubi. Okey, katalah dalam Jabatan Pertanian, itulah alat pertama yang diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian dalam Malaysia. Kemudian pengusaha ubi ni pula, selain Jabatan Pertanian, universiti pun ada, college community pun ada, orang persendirian di kampung-kampung pun ada, orang bawah kelolaan agensi pertanian yang lain pun ada. So, adakah mereka ini masih lagi menggunakan kaedah konvensional, iaitu cara lama, ataupun ada cara tersendiri? Kalau memang terbukti you dapat mengesahkan bahawa mereka masih lagi menggunakan kaedah konvensional, iaitu dengan cabut, tarik, mungkin you boleh menyatakan produk ini berpotensi
memberi impak atau memberi kesan kepada industri tanaman ubi dalam Malaysia ni open lah keseluruhan, bahawa ianya sesuai untuk diperkenalkan dan digunakan pakai oleh semua petani, khususnya yang menanam ubi. You menceritakan dalam masa yang sama, yang membuktikan adakah ada saingan ataupun tidak, pernah diguna pakai oleh orang lain, ada cara lain ataupun tidak. Kalau tak ada, contohlah katalah dia mampu memberi kesan kepada semua petani ubi di seluruh Malaysia, sama ada bawah Jabatan Tanian ke, persendirian ke, atau bawah-bawah agensi lain, kaedah ini sangat memudahkan. So, automatik you punya kesan impak itu, dia melangkaui, merangkumi dalam tempatan, maknanya Malaysia. Masyarakat Malaysia, maknanya merangkumi tempatan dia lah. So, maka you lebih sikit. Kalau you hanya menjurus penceritaan itu, hanya impak dia kepada petani-petani bawah kelolaan Jabatan Pertanian sahaja. So, dia maksudnya impak dia rendah lah dalam Jabatan Pertanian lah. Kalau merangkumi, you boleh membuktikan bahawa agensi-agensi lain pun boleh guna pakai benda ni sesuai memberi impak yang positif. So, satu Malaysia. Kalau you kata dekat dunia luar, Thailand ke, kat mana lagi? Kemboja ke, China ke, tanam ubi, tapi diorang tak ada ni, boleh guna alat ni, you boleh berjaya buktikan, satu global lah, jadi lagi besar. Cuma persoalannya, bagaimana nak buktikan yang peringkat global? Mengikut pengalaman saya, kebiasaannya di sini, 95% adalah kebanyakannya semua hanya berdasarkan impak dalam jabatan saja. Impak dalam agensi saja. Kerana apa? Produk you baru nak bermula. Kat sini tak ada masalah. Kebiasaannya semua orang dapat yang sama, markah yang sama, iaitu impak pada agensi saja. Okay? Sukar kita nak jumpa impak di peringkat Malaysia kerana tidak ada pembuktian yang menunjukkan bahawa produk inovasi ini mampu memberi impak kepada keseluruhan dalam Malaysia. So, di sini kebanyakannya semuanya berada di peringkat agensi lah, tidak ada masalah untuk relevan. Baik, selesai. Dan yang terakhir, komitmen. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini sangat-sangat senang. Saya suka cakap kalau kumpulan buat huraikan setiap item, ada 6 item ni, maknanya apa nama, dapat markah bonus. Kalau tak buat, tidak ada markah. Okay? Kalau tak silap saya, sebentar ya, saya tengok you punya, mana ni tadi? Okey, betul. Jabatan Pertanian punya, okey betul. Rata-rata kita punya peserta kadang-kadang ada yang terlepas pandang, tak buat, ataupun sama ada tak buat, ataupun dia punya hurai tu tak menepati kehendak panel. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ni saya buka rahsia. Panel nak dekat bahagian ini sebenarnya cukup sekadar huraian ringkas saja. Pasal markah dia pun senang. Huraian ni menepati kehendak perkara yang dinilai ini, biasa panel tu bagi markah penuh untuk satu poin ni, untuk setiap poin ni. Baik, kita tengok satu-satu. Yang pertama, sebentar okey. Yang pertama, sumber keuangan. Kumpulan cukup sekadar hanya menghuraikan sejauh mana kumpulan inovasi ini memperolehi keuangan, sumber keuangan daripada mana untuk nak menjalan ataupun nak merealisasikan produk inovasi ni. Sumbangan daripada Kelab Kebajikan Jabatan Pertanian Daerah. Contoh. Itu je, ayat tu je. Dah dapat 1 poin. Sumber manusia, lagi senang. Kumpulan kami terdiri daripada 3 skim. Contohnya 3 skim. Yang mana seramai 6 orang. 2 daripada skim G, 2 daripada skim N, 2 daripada skim W. Contoh. Boleh juga. Katalah semua G, semua orang pertanian. Skim pertanian. Kumpulan kami ada seramai 5 orang dan terdiri daripada skim yang sama, iaitu G, bidang pertanian, dan kami semuanya daripada Jabatan Pertanian Daerah ABC, iaitu unit ni 2 orang, unit ni 2 orang, seorang unit ni. Contoh mana, daripada mana, siapa, gitu saja. C, insentif. Okey, yang ini kumpulan nyatakan apa bentuk insentif yang dapat. Contoh,
Pegawai pertanian daerah ABC memberi insentif kepada kumpulan kami berbentuk baju kumpulan sebagai sokongan moral kepada perjalanan projek inovasi kumpulan kami. Contoh insentif. Kedua, pegawai pertanian membenarkan kami ke Kuantan untuk membuat sesi latihan di tepi pantai cahaya bulan serta penginapan dan makan minum. Contoh insentif. Apa lagi bentuk insentif? Apa bentuk insentif yang you dapat lah? Just secara ringkas saja nyatakan. Okay. Kemudian D, penghargaan. Ni senang. Kumpulan kami mendapat kepercayaan Jabatan Pertanian Daerah sekian-sekian ABC untuk membawa nama baik ke pertandingan peringkat negeri ataupun pertandingan peringkat Jabatan Pertanian Peringkat Kebangsaan Malaysia untuk membawa nama baik sebagai tanda penghargaan kepada kami. Contoh. Apa lagi? Biasanya itulah. Kami mewakili Negeri Pahang sebagai tanda penghargaan membawa nama baik Jabatan Pertanian Negeri Pahang ke pertandingan inovasi kebangsaan seluruh Malaysia. Contoh. Dan yang terakhir sekali AB Selatan, yang ni lagi senang, paling mudah sekali. Pihak pengurusan Jabatan Pertanian memberi kebenaran kepada kumpulan kami untuk menjalankan projek inovasi dalam waktu bekerja serta menggunakan peralatan kelengkapan pejabat seperti komputer, printer, apa lagi, kenderaan pejabat, apa lagi, bilik store, bilik mesyuarat apa semua untuk melancarkan lagi urusan urusan pembangunan produk kumpulan inovasi kami. Titik. Dan itu saja. Okey. 5 perkara ni, satu A, B, C, D, E. 5 perkara ini kita panel nak tengok sejauh mana komitmen kumpulan tersebut oleh pihak pengurusan dengan pihak pengurusan. Jadi cukup sekadar menyatakan saja secara ringkas. Kerana markah dia satu. Okey. So selesai kat sini, kita tengok sebentar ya. Okey, ni markah pemakahan. Nampak ke semua? Ada orang kat ni? Nampak Nampak. Baik, ni markah pemakahan. Betul. Itu memang strategi dalam inovasi oleh panel. Kadang-kadang sepatutnya kita minta pembentang cerita sampai habis A to Z. Tapi khas untuk inovasi, panel ada kuasa untuk mencelah tengah-tengah. Dia akan menyoal untuk melihat sejauh mana kesediaan ataupun pengetahuan peserta untuk menjawab soalan secara mengejut. Kadang-kadang soalan simple je, tapi kadang-kadang mungkin kerana terkejut ataupun gugup ke apa, kita punya jawapan tu kadang-kadang sampai cerita panjang lebar. Itu berkemungkinan. Keduanya, kalau you melalui panel pertama dah tanya soalan A, panel kedua pun tanya pasal soalan A, panel ketiga pun tanya soalan B, soalan A, soalan yang sama. Yang itu berkemungkinan jawapan daripada soalan yang pertama diajukan tu panel tak sampai, jawapan tak sampai pada panel. So maksudnya panel tak dapat. Jadi dia berpakat. Kau pula tanya, dia akan tanya soalan yang sama. So kalau kadang jawapan tu tak dapat lagi, dia ada dua situasi. Satu, sama ada jawapan tak sampai, ataupun yang kedua, dia saja nak lihat adakah bentuk soalan yang berbeza tapi maksud sama, nak tengok jawapan ni sama ataupun tidak. Biasa kadang-kadang untuk kes yang macam ini, kebanyakannya panel dah tahu dah pasal produk ni dari segi kecekapan, impak, komitmen, cuma panel dah okey, dah clear. Cuma dia nak mengesahkan tu pasal dia mencelah tengah-tengah. Dan untuk kes yang tanya soalan berulang tadi, dia dua situasi. Satu, berkemungkinan jawapan yang dilontarkan oleh peserta tidak sampai untuk panel ini menerima jawapan tersebut. Jadi disoalan berulang kali oleh panel yang berlainan. Kedua, situasi kedua, berkemungkinan panel sudah berpakat saja untuk nak mengolah soalan maksud yang sama, tapi dia nak dengar jawapan. Adakah jawapannya selari ataupun tidak untuk tiga-tiga soalan tu. Contoh. Awak dah makan ke belum? Soalan pertama. Kita pun cakap, dah makan dah apa semua kan. Mungkin panel terang, dah habis terang, panel kedua pula. Aku rasa macam lapar lah. Kau rasa macam mana? Okey tak? Tiba-tiba awak pun, kita pun bagi jawapan,
kata jawapan yang sama dengan jawapan satu. Okey, clear. Panel ketiga pula cakap, ni sepatutnya tengah hari ni dah time makan ni, betul tak? Nampak tak? Kalau perasan soalan tu, kalau dikumpulkan, sebenarnya maksud dia sama. Nak tanya kau lapar ke tak lapar. Tapi bentuk soalan dia berbeza. Maksud jawapan dia, kalau jawapan dia daripada awal, daripada soalan pertama, sama-sama, panel beranggapan you dah bersedia. You dah tahu A to Z pasal produk. Okay, itu situasi kedua lah. Benda ni dia macam-macam. Kadang-kadang, panel tak perlukan pun pembentangan. Kenapa? Panel dah sekali nampak, sekali imbas, produk ni dia dah faham A to Z. Dia dah tahu dah asli ke adaptasi, dia dah tahu dah keselamatan macam mana, dia dah tahu dah kekemasan macam mana, sebab berdasarkan apa? Daripada pandangan, dia punya pandangan visual dia. Dah ada. Dia dah nampak. Kemudian, dari segi impak semua dia dah nampak, kecakapan semua dia dah tahu dah. Dia hanya nak soal jawab saja. Jadi 10 minit itu dia akan banyak bermain dengan soalan untuk nak melihat sejauh mana siap sedia peserta terhadap produk ini. Tahu ataupun tak tahu. Jadi penting, sangat-sangat penting, pembentang adalah mereka yang tahu A to Z berkaitan produk inovasi itu. Menjawab soalan ke tuan? Katalah kita ambil contoh tadi yang takal ubi. Berkemungkinan panel akan tanya sejauh mana keberkesanan produk ini akan diguna pakai oleh petani-petani lain dalam satu Malaysia. Nak ke petani-petani lain ni nak pakai produk you? Apa bukti ataupun apa poin utama orang lain ni kena pakai juga produk you? So kena ceritalah. Kemudian kadang-kadang tengok juga jenis produk. Material ni dapat kat mana? Kata senang ke nak dapat? You rasa you nak jual ke ataupun you nak kenalkan macam tu bagi free saja? Tengok pula pada jawapan orang tu. Dan pada jenis produk, kalau you kata nak jual, you ada masa ke nak buat semua ni, nak siapkan? You nak suruh siapa yang buat? Dah you dah sibuk dekat ladang you. Siapa yang nak uruskan nanti? Nanti kalau katalah berjaya, you nak berhenti ke bercucuk tanam? You nak tumpu pada fokus menjual produk ini ataupun nak fokus pada peladangan? Dia kadang-kadang soalan-soalan ni dia banyak putar belit. Dia nak tengok sejauh mana fasih je tak fasih peserta ni nak menjawab. Siap sedia lah. Okay, kadang-kadang material ni susah dapat ni. Ini kat Pahang je banyak. Kat luar ni susah dapat barang ni. Macam mana? Cara nak menjawab tu macam mana? So kalau nak kata saya nak kongsikan bentuk-bentuk soalan untuk inovasi, sebenarnya agak sukar sebab saya tak tahu apa produk yang diguna pakai, yang akan diperkenalkan, yang akan dibawa bertanding oleh tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya tak nampak. So bila saya tak nampak, saya susah nak bagi gambaran antara soalan-soalan yang berkemungkinan akan ditanya. Okay? Kebanyakannya biasa, kalau secara umum lah, kita akan sentuh pasal pasaran, kita akan sentuh pasal strategi pada masa akan datang, kita akan sentuh dari segi apa bukti potensi yang diguna pakai oleh petani-petani lain. Kita akan kongsi sejauh mana keberkesanan yang diceritakan ini benar ataupun tidak benar. Ini secara umum lah, secara rawak, secara umum. Kalau nak secara direct kepada produk, saya kena tahu dulu produk tu. Biasanya dari situ akan ada soalan-soalan cekumas lah berkaitan produk-produk yang dipertandingkan. Okay, boleh ke tuan? Boleh. Okay, lain ada soalan? Sebelum saya open lagi soalan. Siapa nak tanya? Mana Cik Saiful? Tak ada. Tak ada. Sekejap ya. Okay, yang lain kalau ada nak soalan apa-apa? Tak ada soalan? Baik. Mungkin sama kes juga macam pagi tadi lah. Mungkin segan ataupun tak nak maklum kepada takut orang lain tahu produk ke ataupun takut orang kata apa. Kata macam ni pun boleh masuk. Takut kena pelekeh ke. Berkemungkinan kita bersangka baik. Pengalaman saya bila buat secara beramai-ramai seperti ini,
majoriti mereka segan nak maklum. Dia akan jumpa secara personal. Okay. So, sebelum kalau tak ada soalan apa-apa, baik, sebentar ya. Okey, nampak tak skrin saya? Nampak Nampak tak slide yang saya tunjuk ni? Baik, ini nama saya. Nombor telefon saya 0107870219. Nak tanya apa saja berkaitan inovasi, macam mana nak selesaikan masalah, macam mana nak memperkenalkan produk melalui game apa, macam mana game ni, apa bentuk soalan, agak-agak apa soalan yang akan keluar untuk produk saya, agak-agak produk saya ni macam mana, berpotensi ke tidak untuk dikomersialkan, bolehlah WhatsApp saya. Kalau call tengok keadaan lah, kalau saya dapat angkat, saya angkat. Kadang-kadang saya tak dapat angkat sebab saya banyak, hampir setiap minggu saya ada mengajar kelas macam-macam agensi. Ni minggu ni dah Jabatan Pertanian, lepas ni JKR pula, nanti ada Majlis Pembandaran pula, agensi saya lagi, saya pun mengajar juga. Baik, untuk Facebook, Syarazi Abaji, saya banyak berkongsi perjalanan program-program kursus bengkel tunjuk ajar saya bersama semua, sama ada agensi saya dan juga agensi-agensi luar. Dan last kali saya punya channel YouTube, Syarazi Abang Haji. Dalam ni ada video-video pembentangan secara online untuk inovasi, pembentangan untuk produk-produk inovasi, contoh-contoh produk inovasi lah yang bentang secara rakaman dan juga secara online, yang 7 minit, 5 minit yang saya sebutkan tadi. Selebihnya tu video-video hobi saya lah, tapi kebanyakannya video berkaitan kerja-kerja saya berkaitan kumpulan inovatif kreatif dan juga kumpulan inovasi. So ini maklumat saya. So last, sekali lagi kita open, mungkin ada soalan akhir atau mau tanya pasal pembentangan. Saya dah cerita pasal apa nama tadi, pakaian pun saya dah cerita. Mungkin Cik Azmi saya ada terlepas apa-apa ke? Takut terlepas, boleh ingatkan saya. Tak ada apa. So daripada peserta, ada apa-apa nak tanya lagi? Kalau tak ada, tak keberatan, boleh saja WhatsApp. InsyaAllah saya pegawai kerajaan, saya agensi saya Rizda. Saya dah mengajar lebih 20 agensi kerajaan, Jabatan Pertanian dah banyak kali. Dan ni tahun ketiga dengan Jabatan Pertanian Pahang, Jabatan Pertanian Selangor, Jabatan Pertanian Johor, Negeri Sembilan, kemudian mana lagi? Agensi luar, Majlis Pembandaran Alor Gajah, Majlis Pembandaran, Majlis Pengairan Saliran Kedah, Bomba, JPJ Kelantan, JKR Pahang, Universiti, Tadika, Kemas Terengganu, Kemas seluruh Malaysia lah. Ibu pejabat dia, banyak agensi lah, Alhamdulillah, berkaitan KIK dan inovasi. Saya juga kadang-kadang jadi panel penilai untuk mana-mana agensi yang dijemput. Dan saya sebenarnya lagi berminat mengajar daripada menjadi panel penilai. Pasal saya nak kongsi dengan semua, sama ada pegawai-pegawai kerajaan dan juga siapa saja yang masuk pertandingan inovasi, apa saja bentuk pertandingan inovasi, bagaimana cara-cara nak memastikan pembentangan kita mencapai kehendak panel supaya you dapat markah tinggi. Yang itu saya akan ajar macam mana cara-cara dia lah. So dalam kursus kali ni, Alhamdulillah 2.5 lebih kurang hampir 2 jam ni, saya dah menceritakan sedikit tips macam mana nak buat pembentangan, nak buat dokumentasi dan juga pembentangan untuk menarik perhatian pihak panel. Okay? Dan paling penting sebenarnya adalah latihan untuk pastikan supaya anda tidak gugup semasa beraksi membuat pembentangan dalam tempoh masa yang dihadkan. Dan saya harap nanti pembentangan semasa di Ibu Pejabat Kuantan nanti, konsep yang sama seperti kategori pegawai tadilah. Biasakan dengan ada penjaga masa dan biasakan dengan masa 10 minit. Baik, ada lagi soalan apa-apa? Cik Syah Ya saya, Puan. saya nak tanya ni, selepas tamat sesi pertandingan kan, peserta ni dia ada hak tak untuk nak tahu markah dia? Sebab mungkin untuk tujuan improvement next year pula dia nak masuk lagi bertanding, dia nak tengok kat mana kurang markah dia kan? Sepatutnya boleh, tak ada masalah. So itu sebenarnya
bergantung pada urustia induk. Ah. Ia kena berurusan dengan urustia induk, bukan urustia yang dekat Pahang. Urustia yang dekat di Putrajaya. Putrajaya. Biasa dia akan pegang markah keseluruhan dan biasa boleh tahulah dekat mana kekurangan kita. Dari kekurangan itu boleh kita betulkan nanti. Okey, baik-baik. Terima kasih. Baik, sama-sama. Lagi ada soalan lain? So untuk terima kasih tadi Puan Nurziah tanya pasal markah ni, sebenarnya ialah betul juga boleh tahu markah. Okay? Untuk nak tahu di mana kelemahan kita, kita boleh cari, kita boleh perbaiki, tak ada masalah. Okay? Cuma yang ini bergantung pada agensi. Ada separuh agensi dia tak nak tunjuk markah ni, dia simpan rahsia, dia kata sulit. Keputusan dia bagi tahu siapa pemenang top 3, siapa sagu hati. Ada separuh agensi dia bagi. Tapi kalau you pandai, kalau katalah contoh tiba-tiba Jabatan Pilihan tak bagi, berhubung dengan urustia induk secara personal. Tujuan saya nak tahu ni, nak tahu untuk markah saya sahaja. Saya nak tahu di mana kekurangan saya untuk saya perbaiki pada masa hadapan, untuk saya nak masuk balik. Harapan saya kalau saya dapat tahu di mana kekurangan saya untuk saya baiki, supaya akan datang saya nak masuk lagi pertandingan ni. So bila dia cakap macam itu baik-baik pun semua, ada budi bicara, saya rasa tak ada masalah. Urustia akan bagi. Sebab dia mesti akan fikir dua kali. Agak-agak kalau dia berkeras tak nak bagi, tiba-tiba tahun mendatang peserta makin menurun. Tidak ada penyertaan. Siapa yang rugi? Sudah tentu urustia. Pasal ni program KPI dia nak capai KPI. So minta dengan budi bicara lah, minta baik-baik itu saja. Okay? Baik, ada soalan lain? Saya doakan sama ada kategori pegawai dan juga kategori petani, sama-sama insya-Allah dapat buat sebaik mungkin persediaan untuk pembentangan, laporan dan juga persediaan untuk skrip pembentangan, juga demonstrasi. Cuba buat yang sebaik mungkin, ikut seperti apa yang saya tunjuk ajalah, insya-Allah anda akan memberi saingan sengit antara sesama peserta-peserta yang lain, insya-Allah. Dan saya doakan adalah daripada negeri Pahang ada yang boleh pergi ke top 3 insya-Allah untuk dua-dua kategori. Daripada saya itu saja untuk Nyoja perkongsian ilmu dengan saya selama bengkel online lebih kurang hampir 2 jam. Ada apa-apa boleh WhatsApp dengan saya lah, insya-Allah saya cuba bantu sebaik mungkin. Okey. Akhir kata, sempena akhir Ramadan, Syawal mak tiba, selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua kategori pegawai dan kategori petani. Nanti tolong sampaikan Cik Azmi. Saya doakan semua sekali semoga dapat buat persiapan sebaik mungkin selepas Hari Raya nanti, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serah kembali kepada Cik Azmi.